Tavita Wantang, saya Hikmah Juni. Ketua Menteri berkata Warisan Plus harus memastikan gabungan parti itu memenangi kesemua kerusi yang ditandingi pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah. Kalau kita mampu tumbangkan UMNO dan BN semasa mereka berkuasa, mengapa kita tidak boleh tumbangkan mereka semasa kita berkuasa di Sabah? Demikian gesaan Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal terhadap semua jentera pilihan raya Warisan Plus. Beliau berkata Warisan Plus harus memastikan gabungan warisan, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Parti Keadilan Rakyat PKR, DAP dan Parti Amanah Negara memenangi semua kerusi yang ditandingi. Pastikan menang. Kalau kalah satu kursi, itu akan memungkinkan kita tidak akan jadi kerajaan di peringkat negeri Sabah. Saya marahi sungguh kepada orang-orang warisan yang ada. Saya tahu bukan senang, bukan mudah bagi kita untuk menentukan siapa calon, siapa bagi, mana kursi dia. Dulu kita bertanding, kalah. Lepas itu kita minta tanding, takut lagi kalah. Tapi kali ini saya minta kepada rakan-rakan saya dalam parti warisan, dalam parti APKO, parti DAP, parti Amanah, parti PKR, for God's sake, the moment kita letak calon di situ, gabungan kita undi calon itu. Enough of BN in Sabah. Kita tidak mau BN dan UMNO bersatu pas bertapak di bumi Sabah ini. Boleh? Kerana ini penting kepada kita. Ketua Menteri berucap dalam Majlis Pelancaran Jentera Warisan Plus di Keningau sempena pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, jangan bila Warisan Plus mengumumkan calon itu tidak kena di hati ahli-ahli gabungan, mereka terus mengundi BN. Itu yang dibimbangi. Katanya jangan disebabkan tidak mahu mengundi calon, ahli-ahli di peringkat bawah berpecah. Itu yang cuba ditangani dengan baik. Jadi besok nanti, kalau kita bertanding, saya harap orang-orang kita, ahli-ahli warisan yang ada, jangan lihat wajahnya, jangan lihat rupanya. Pasal kalau salah macam Datuk Bikeliu sebutkan tadi, kalau kita undi DAP, kita akan undi warisan. Kalau kita tidak undi APKO, Amanah, PKR, DAP, si Musa akan jadi Ketua Menteri. Kalau kita tidak undi APKO, PKR, Amanah, DAP, si Bung Mokhtar, si Hanifah Amal, si Ajiji akan jadi Ketua Menteri. Beliau yang juga penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Senalang berkata, perubahan perlu dilakukan demi masa depan Sabah. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee mengingatkan jentera Warisan Plus agar memberi keutamaan kepada kehendak rakyat dalam pilihan raya kali ini. Tapi kita kena faham dan tahu, pilihan raya ini bukan kehendak kita semata-mata perlu kita utamakan. Kehendak rakyat di negeri Sabah ini perlu kita utamakan. Tidak akan ada kesempurnaan dia 100%. Kita pilih orang ini, kita pilih orang itu, kita pilih parti ini, tidak pilih parti ini. Tidak akan ada orang yang akan puas. Percayalah dengan saya. Saya sudah lama berpolitik itu. Hadirin yang dirahmati sekalian, penting bagi kita untuk kita ada jelas dalam pemikiran kita. Pilihan raya ini kita nak pastikan kuasa balik kepada kita dalam perjuangan ini.
untuk memungkinkan kita boleh berkuasa balik ialah kerjasama kita. In God we trust, unite we must. Bukan in party we trust, divide we must. Kena itu letakkan. Pasal apa? Penting bagi kita. Saya nyatakan bagaimana keadaan hari ini lawan kita. UMNO kah, Bersatu kah, LDP kah? Jangan cerita LDP. Merata tempat sampai mau tanding pun di Kiulu. Jangan cerita SPP. SPP mau cerita yang teklila yang bagi FMU di seluruh negeri Sabah ini kepada syarikat-syarikat beratus-ratus ekar itu dahulu. Ketua Menteri berkata pemberian geran tanah kepada rakyat diteruskan selepas pilihan raya DUN Sabah. Usaha pemberian geran tanah kepada lebih ramai rakyat negeri ini yang berhak akan diteruskan selagi Parti Warisan Sabah Warisan diberi peluang memerintah Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul berkata, dasar tersebut telah bermula sejak awal tahun lalu lagi, justru beliau berjanji akan meneruskannya untuk memastikan lebih ramai rakyat yang berhak memiliki tanah. Dan kita akan teruskan, bukan setakat ini. Kita pastikan di bawah pemerintahan warisan, led government, bukan hanya sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, saya akan teruskan untuk bagi geran tanah kepada rakyat yang berhak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penyerahan Geran Tanah Daerah Kota Marudu dan Penyerahan Bantuan Pertanian di Dewan Masyarakat Kota Marudu hari ini. Dalam program itu, sebanyak 543 geran tanah membabitkan 63 buah kampung dengan keluasan 1,056 hektar diberikan kepada penerimanya. Terdahulu, beliau turut melancarkan Majlis Pucat Tanah Kompleks Sukan Kota Marudu. Muhammad Syafiee bagaimanapun menasihatkan setiap rakyat yang mendapat tanah agar memanfaatkannya untuk menjana hasil dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Cuma saya minta kepada semua yang hadir pada hari ini manfaatkan tanah ini. Kerja baik tanah ini. Benih yang ada pastikan supaya benih yang kita tanam ini akan ada hasilnya untuk membolehkan kita mendapat sedikit imbuhan setiap bulan untuk menampung kehidupan kita. Penerima geran tanah di Kota Marudu amat gembira kerana geran itu telah dipohon sejak bertahun-tahun lamanya dan hanya mendapatkannya pada hari ini dari Ketua Menteri sendiri. Mereka turut menempelak kenyataan beberapa pihak sebelum ini mendakwa geran yang diberikan selama ini adalah palsu. Tetapi pada hari ini kami bersyukur karena setelah 35 tahun kami telah mengapply tanah ini dan pada hari ini kami telah mendapat geran yang original, bukan tiruan. Kalau tiruan kita boleh tengok, kita boleh dakwa semua orang yang telah menandatangani di sini selepas ini. Apa yang kita mau cakap di sini bukan geran ini, tetapi yang kita mau cakap di sini ialah tanah-tanah yang ada di Kota Marudu ini yang ada LA yang sudah dipohon bertahun-tahun, beratus tahun, yang sudah mati 7 keturunan. Kita minta kerajaan yang akan memerintah pada selepas PRU ini, kita minta mereka meneruskan agenda mengeluarkan garan-garan tanah etnik Sabah. Dan yang paling penting, tanah-tanah yang telah masuk di dalam syarikat-syarikat besar daripada Semenanjung, syarikat-syarikat besar yang ada di negeri Sabah ini, Sepoda, Mega Raya, dan banyak lagi syarikat, kita minta kerajaan warisan supaya mengeluarkan tanah-tanah tersebut, karena tanah-tanah tersebut adalah tanah warga Sabah, penduduk Kota Marudu. Dan yang paling penting kita mau penyatakan di sini, kita mendapat kabar angin daripada rekan-rekan kita bahwa geran yang diberikan di mana-mana pada beberapa ketika dan pada hari ini adalah geran palsu. Kalau benar geran palsu, kita akan dakwa pengarah-pengarah jabatan tanah ini dan kita boleh dakwa mereka daripada bawah hingga atas. Sebab kalau kita diberikan geran palsu, itu bermakna kita tidak dihormati. Jadi, bagi penonton-penonton yang sedang menonton ataupun akan menonton penyerahan geran tanah ini, pastikan Anda tidak tertipu dengan kabar-kabar angin bahwa geran tanah yang diberikan pada hari ini adalah geran palsu.
Karena yang menyatakan geran palsu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai moral dan tidak bermaruah. Terima kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pilihan raya Sabah adalah masanya untuk rakyat menolak pemimpin yang memainkan isu perkauman dan agama. Kenyataan pemimpin PAS bahawa kitab Injil terpesong dan pemimpin UMNO yang mendakwa Malaysia adalah tanah Melayu tidak boleh dibiarkan berterusan. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh rakyat Sabah menghantar mesej jelas bahawa negeri ini menolak pemimpin daripada parti politik yang memainkan isu perkauman dan agama. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu berkata mesej tersebut perlu disampaikan dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri hujung bulan ini dengan memastikan kemenangan kepada Parti Warisan Sabah, Warisan dan Pakatan Harapan PH. Sebab itu, saudara, peluang saudara dalam keadilan, dalam pilihan raya ini, memberi signal yang sangat jelas. Enough is enough. Sebab itu isunya bukan isu suku kaum mana. Isunya bukan dari mana. Tetapi isunya apakah mampu kita lantik orang-orang yang punya integrity to lead with integrity. Enough of corruption, enough of racism, enough of religious bigotry. Datuk Seri Anwar berucap dalam Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya PKR Sabah 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam tadi. Baru-baru ini, pemimpin PAS menimbulkan kemarahan rakyat seluruh negara terutama yang beragama Islam apabila mendakwa kitab Injil terpesong semasa perbahasan di Dewan Rakyat. Sebelum ini, pemimpin UMNO turut mendakwa Malaysia adalah tanah Melayu walaupun hakikatnya negara ini terbentuk pada 1963 atas perkongsian kuasa antara Sabah, Sarawak, Tanah Melayu dan Singapura. Datuk Seri Anwar berkata sebagai negeri yang mempunyai pelbagai suku kaum, Sabah sentiasa berada dalam suasana harmoni, namun kenyataan sesetengah pemimpin yang memainkan sentimen agama serta perkauman menggugat perpaduan yang terjalin. Menurutnya, rakyat Sabah juga perlu bersatu menolak pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah merampas hak Sabah untuk kepentingan mereka selama ini. Segelintir pemimpin juga mudah terpukau dengan wang ringgit sehingga mereka sanggup mencium tangan ketua mereka yang telah merompak hasil bumi Sabah ketika memerintah. Di Sabah pun banyak rompak balak Sabah oleh pemimpin-pemimpin Sabah. Apakah Melayu atau Kadazan? Kalau tak pilih orang yang punya komitmen, sama saja. Tidak ada manusia yang mau haknya dirampas. Tidak mau ada mana-mana manusia, Muslim atau Kristian atau Buddhis atau Hindu, mau agama dia dihina. Tidak ada manusia yang mau kekayaan negara, balak ratusan ribu ekar tanah dan khazanah negeri yang begitu banyak dirampak oleh segelintir orang. Kalau ada manusia dan rakyat yang diam dan sanggup cium tangan orang yang merompak, memang bangang habis-habis. Perbincangan pengagihan kerusi komponen Pakatan Harapan untuk pilihan raya Sabah dalam peringkat akhir. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Ia bagi membincangkan pengagihan kerusi komponen Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri bulan ini. Perbincangan itu bertujuan untuk memperhalusi pengagihan kerusi antara parti itu dengan warisan Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO dan komponen PH yang kini di peringkat akhir dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Perjumpaan turut disertai pengerusi PKR Sabah, Datuk Christina Liu dan Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Untuk rekod, pada pilihan raya umum lalu, PKR hanya memenangi 2 daripada 8 kerusi yang ditandingi iaitu di kawasan Dewan Undangan Negeri Api-Api dan Inanau.
Namun PKR kini hanya mempunyai satu kerusi DUN selepas wakil rakyat mereka di Inanam, Kenny Chua, dipecat kerana menyokong bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman Julai lalu. Dua pesakit mental yang mempunyai rekod jenayah hilang dari Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu. Dua pesakit mental yang mempunyai rekod jenayah hilang dipercayai melarikan diri dari Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu, Jumaat lalu. Suspek pertama dikenali sebagai Nur Fazrin Fazir, 26, yang mempunyai rekod kesalahan mengikut Seksyen 14(A) Akta Seksual Kanak-Kanak 2017. Manakala suspek kedua yang melarikan diri dikenali Zulhijam Ali, 30, juga mempunyai rekod jenayah mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dikesan hilang pada pukul 3.45 petang hari yang sama. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 5.10 petang. Perkara ini disedari oleh seorang kaki tangan ketika membuat pemeriksaan rutin di ward. Usaha untuk mengesan dan mencari kedua-dua pesakit di sekitar kawasan hospital dilakukan namun gagal menemui mereka. Habibi berkata kedua suspek dipercayai meloloskan diri ketika dibawa keluar dari dormitori untuk minum petang melalui pintu jeriji besi di sebelah tempat makan lalu memanjat pagar dan melarikan diri menghala jalan bantaian. Suspek pertama adalah pesalah dari penjara Kota Kinabalu, manakala suspek kedua pula adalah pesalah dari Tawau. Sehubungan itu, Habibi meminta kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung dua suspek terbabit untuk tindakan segera. Konservatan, saya Hikmah Juni.